Spiderman, sak Ultraman, sak Hulk, sak siapa lagi, Iron Man, sak Batman, sak ni. Jadi anak-anak kita hari ni duk minat benda-benda ni. Betul. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Akhir-akhir ini di tempat kami ya, baru aja muncul film Spider-Man. Jadi saya menemukan satu video dari Ustadz Auni Muhammad yang bertajuk tujuan mereka cipta Iron Man, Spider-Man, Luke, Ustadz Auni Muhammad. Nah, menarik kan judulnya? Judulnya menarik ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Saya penasaran ingin tahu bagaimana Ustadz Auni Muhammad. Langsung aja kita tonton ya. Sebelum nonton, seperti biasa kita iklan dulu. Baik, kita ambil contoh yang pertama tadi. Hari ini didatangkan kepada kita cerita-cerita kalau dulu kita sebut sebagai hikayat. Kita sebut sebagai dongeng. Kita sebut sebagai asatirul awwalin. Dan hari ini banyak dipersembahkan kepada kita, termasuk anak-anak kita, cerita-cerita yang berbaur fiktif ataupun disebut sebagai fiction. Iya, betul. Yang kadang-kadang jalan cerita, bentuk cerita, garapan cerita tu akal kita tak sampai. Tahap kalau cerita masa depan tu macam-macam tahap dia. Kereta boleh terbang apa semua ni. Tujuan dia tu nak memalingkan kita daripada cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nak suruh bila umat-umat Islam ni tengok garapan cerita-cerita yang dia buat ni, wow. Iya, betul. Sebenarnya cerita ni reka saja. Cerita ni khayalan mereka saja. Cerita ni fantasi mereka saja. Cuma mereka adaptasikan dalam filem nak suruh kita ni hanyut. Betul. Hari ini lihat apa yang berlaku. Macam-macam adiwira diketengahkan dalam masyarakat. Sak Spiderman, sak Ultraman, sak Hulk, sak siapa lagi, Iron Man, sak Batman, sak ni. Jadi anak-anak kita hari ini duk minat benda-benda ni. Betul. Tapi bila tanya cerita-cerita dan kisah dalam Quran, zero. Iya, betul. Tanya cerita-cerita sahabat Nabi hak lebih aula dan utama mereka belajar, tak tahu apa. Tanya sahabat ni nama apa, tak kenal. Cerita ni tentang sahabat mana, tak tahu. Tapi bila suruh cerita Ultraman, satu-satu cerita. Betul. Bila suruh cerita Spiderman, satu-satu cerita. Maksudnya, jadi memang akhir-akhir ini ya, memang banyak tokoh-tokoh fiksi yang diciptakan ya. Dan itu untuk mengalihkan kita, anak-anak kita dari Al-Quran dan agama. Masya Allah. Ngeri ya. Oke, lanjut ya. mereka mengalihkan benda-benda tadi. Kalau dulu dia zaman hikayat, dulu dia zaman dongeng, dia ubah bentuk-bentuk begini. Yang mana dia boleh memesong dan mengalihkan pemikiran untuk kita terus mendalami isi-isi Al-Quran yang sebenar. Yang sepatutnya menjadi keutamaan kita untuk mempelajarinya. Metod yang kedua, jenis seni, jenis tarian, jenis lagu, muzik, makan, minum. Ajak orang supaya orang tak pi tempat Nabi Muhammad. Hari ini berlaku ke tak? Berlaku. Dia buat kadang-kadang tempat-tempat khusus yang dia panggil mungkin kelab malam, yang dia panggil mungkin kelab dandu, yang dia panggil mungkin clubbing tu clubbing ni, function tu function ni, party tu party ni. Betul. Bila dah ada benda-benda macam tu, memang tak sah kalau tak menyanyi. Hak laki pun menyanyi, hak perempuan pun menyanyi. Maka berlakulah ikhtilat, bercampur gaul lelaki dan perempuan. Tambah-tambah pergaulan laki dan perempuan tadi, aurat pun ditutup secara auratnya tidak juga sempurna. Hak tu kuning, hak tu color biru, hak tu gebang macam singa laut, macam-macam. Lepas tu hak belah bawahnya dedah sana, dedah sini, hak tu ketat sana, ketat sini, hak tu bersembur sana, bersembur sini. Lepas tu makan-makan, minum-minum. Dan kalau mungkin tidak dapat dielakkan, kadang-kadang
Minuman-minuman yang disajikan tu termasuk yang diharamkan oleh haram Allah. Ya. Minuman-minuman keras dan sebagainya. Jadi memang ini fenomena yang terjadi saat ini ya. Memang ya kita harus memperkuat kita sendiri ya, iman kita ya. Oke, lanjut ya. Dan ini berlaku di banyak tempat di dunia ni. Bukan sahaja di tempat-tempat yang didominasi oleh non-Muslim dan orang kafir, bahkan benda ni dah masuk dalam negara-negara yang dikatakan milik orang Islam. Mayoritas Muslim ya. Jadi bila terkena dan terjebak dengan perkara ni, dia akan melekakan manusia, melekakan umat Islam. Melekehkan apa ya? Yang ketiga, apa yang dia buat ialah mencari cerita-cerita daripada sumber-sumber agama lain. Contoh Taurat, contoh Injil. Walaupun kita tahu dan kita sedar bahawa cerita-cerita dalam Taurat dan Injil ni tak lekang dan tak jauh beza dengan Quran. Betul. Taurat nak cerita apa kalau bukan cerita para nabi? Betul. Injil nak cerita apa kalau bukan cerita para Injil nabi? juga ya. Tetapi bila berlaku dua benda tu, kita dah jadi tak seronok. Apa dia? Pertama, menghilangkan fakta-fakta penting tentang Nabi Muhammad. Dan yang kedua ialah mengubah isi-isi kandungan dan menyelewengkannya. Sebab tu kadang-kadang ada hukum-hukum yang sebelum ni halal, tiba-tiba sanggup diharamkan oleh mereka. Ada yang sebelum ni Allah haram benda tu, mereka menghalalkan pula benda tadi. Jadi mereka menjual agama ni dengan harga yang murah. Tambahan pula kita tahu dulu ni, orang yang boleh baca betul-betul kitab Taurat ialah robbai-robbai. Sebab Taurat ni turun bahasa Ibrani. Orang awam-awam biasa tak boleh nak baca kitab tu. Berbeza kita hari ni Quran. Bahasa Arab ya. Semua orang Islam boleh baca Quran. Ya. Betul. Orang tak boleh nak tipu sebab semua orang hari-hari baca Quran. Dijaga. Kalau kita nak tipu mana-mana ayat, kita nak menyeleweng mana-mana ayat, orang dengan cepat dan pantas dapat kesan. Oi, orang lain pun baca juga ustaz, orang lain pun kaji juga, orang lain pun tengok juga. Hang nak bohong pun agak-agak lah. Orang cepat detect. Dia bisa cek ya. Tapi hak ni hak boleh bacanya ulama-ulama, orang awam biasa tak baca. Jadi bila mari tanya hukum apa-apa pun ikut keluar mulut dia lah. Yang penting apa? Kadang-kadang mereka meminta upah. Mereka meminta imbuhan. Kalau nak bagi tahu hukum lagu-lagu ni, kena bayar. Kalau nak tahu cerita sekian, kena bayar. Jadi mereka menggunakan agama berpandukan kitab tadi sebagai habuan keduniaan bagi mereka. Betul. Sebab tu Allah mengutuk para robbai-robbai Yahudi yang terdahulu yang menjual dan memperdagangkan agama. Baik, tiga benda ni sememangnya berlaku. Tetapi bila tuduhan-tuduhan yang dibuat ke atas Nabi Muhammad oleh sebilangan sahabat-sahabat dia yang guna cara lain tak sama macam dia, dia sememangnya antara orang yang bukan nak kata defend Nabi secara, kita kata apa, dia memang tak menyebelahi Nabi, tapi apa yang dikeutarakan tuduhan-tuduhan oleh sahabat-sahabat dan kawan dia tu dia tak setuju. Contohnya dalam sejarah, apa yang kafir-kafir musyrikin Mekah pernah tuduh Nabi? Apa ya? Nabi antaranya dituduh sebagai tukang syair. Tukang syair ya. Nabi dituduh sebagai pelaku paranormal, tuk nujum, peramal. Nabi dituduh sebagai kerasukan. Nabi dituduh sebagai orang gila. Orang tak berapa betul otak dan pemikiran dia. Jadi walaupun ni tuduhan, dia tu jawab balik tuduhan ni bukan kerana nak defend Nabi, tapi kerana tuduhan ni memang tak ada asas langsung. Sebab dia orang belajar, dia orang cerdik akal dia. Bila orang tuduh Nabi sebagai ahli syair, mana mungkin kita nak tuduh Muhammad sebagai ahli syair, sedangkan kita ni orang yang hebat dan cakap syair. Kita belajar semua pelbagai jenis syair. Bila Muhammad baca ayat-ayat Quran yang dia dakwa tu dengan syair yang kita ada, yang kita pengalaman ni, langsung tak sama. Jadi dia buat benda macam ni bukan defend Nabi, tetapi corak tomahan tadi tak ada asas untuk kita letak tuduhan ni atas diri Nabi. Jadi kalau kita cakap bahasa kampung, hang nak tuduh orang pun agak-agak lah, biar tuduhan tu berbaloi.
Ni semua orang dapat kesan. Ahli syair dapat kesan, orang yang hebat syair dapat kesan bahawa hak Muhammad datang langsung berbeza, langsung tak sama. Kalau nak kata dia dukun, nak kata dia peramal, nak kata dia ahli sihir, kita tahu bacaan-bacaan dan mantra orang sihir, orang Tok Bomo ni lagu mana. Kita pun kenali sahabat-sahabat di kalangan Tok Bomo. Kalau dia bomo, macam ni bacaan dia. Kalau dia baca mantra, macam ni mantra dia. Tiba-tiba Muhammad mari baca Quran, langsung tak sama. Macam mana nak tuduh dia sebagai dukun, peramal dan sebagainya. Astagfirullah. Tapi nak tuduh dia kerasukan, dia pi Gua Hira sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, tuduhan orang Kristian. Orang Yahudi dan Kristian tuduh apa? Yang datang pada Nabi itu bukan malaikat Jibril. Biasanya kalau orang duduk dalam gua ni, dalam gua tu siapa duduk? Setan. Oh, jin, hantu, setan. Sebenarnya hak masuk kat Nabi tu jin, hantu, setan. Oh, dia dakwa kata malaikat Jibril mari peluk dia. Tu orang kafir tuduhkan. Tuduhan ya. Jadi Nabi ni kerasukan. Jadi hak bacaan dia, ayat-ayat dia ni sebenarnya bukan daripada Allah tapi dari setan kononnya. Tuduhannya kejam ya. Kalau dari setan ni dia merapu. Kalau dari setan ni orang boleh detect. Ayat dia ni ayat yang tak akan menyokong setan. Tiba-tiba ayat ni ayat setan, dalam ayat-ayat Quran banyak kutuk setan. Ya nggak mungkin dong. Contoh kata, ayat ni datang daripada Ustaz Auni ni, bukan daripada orang lain. Tapi bila orang dakwa ayat ni dari Ustaz Auni, banyak ayat-ayat tu duk kutuk Ustaz Auni sendiri. Logik tak? Nggak logis. Iya. Ayat kata dari saya, tapi ayat tu celaka Ustaz Auni, bangsa Ustaz Auni, bengong Ustaz Auni. Apa saya nak buat tak cerita mungkin. Tu? Dah dia dakwa ayat setan, tapi ayat tu duk kutuk setan, laknat setan. Jadi terbalik pula. Tak logik. Iya. Jadi nak tuduh pula Nabi apa? Gila. Nak gila macam mana? Dia orang yang paling amanah, orang yang kamu kenal. Betul. Last kali apa kemuncak dia? Tuduh Nabi sebagai ahli sihir. Ahli sihir. Tuan-tuan kena faham. Tuduhan ahli sihir pada Nabi jangan duk sangka macam tuduh sihir ini. Ahli sihir hari ni kita boleh buat magic contoh. Terapung. Oh, itu ahli sihir sekarang ya. Duit hak duk tangan pope-pope hilang. Ya. Maksudnya dikatakan Nabi ni ahli sihir bukan kerana perbuatan-perbuatan sihir sebagaimana yang kita maklum tu. Tetapi tuduhan ni ialah kerana Nabi mendatangkan ayat-ayat Quran ni memang kita tak boleh nak buat apa. Contohnya ayat ni datang daripada seorang lelaki yang dianggap sebagai ummi. Bila dia ummi, dia tak reti baca, dia tak reti tulis. Betul. Dia tak reti baca, dia tak reti tulis, tiba-tiba mampu datangkan ayat yang mencengangkan orang kata, oh hebat. Dia baca pun tak reti, menulis pun tak reti. Menulis tak letih, baca tak letih. Lepas tu pula nak tuduh dia belajar dengan bapak dia. Bapak dia meninggal, dia duduk dalam perut mak lagi. Tak ada peluang nak tuduh belajar dengan bapak. Nak tuduh belajar dengan mak, baru berapa hari menyusu dengan mak, hantar pergi kampung Halimatul Sa'diyah dah. Lepas tu duduk apa lama, mak meninggal. Duk dengan Tok nak kata belajar dengan Tok pun 2 tahun je. Mak meninggal umur 6 tahun, 8 tahun Tok meninggal. Bila Tok meninggal duduk dengan pak saudara. Pak saudara tu pula kira hak tahap paling sederhana. Nak mengelakkan orang tuduh Nabi belajar ni, Nabi terpaksa bantu pak saudara kerja. Mengembal kambing, pi berniaga. Jadi cara hidup Nabi tu tak ada peluang Nabi tu nak pi belajar dengan mana-mana guru. Betul. Orang nak tuduh, dia ada ruang tu masa dia pi belajar, dia ni mengaji ni, tak ada. Tidak ada. Sibuk mengembala kambing, sibuk berniaga, pi situ, pi sini. Jadi tak ada tuduhan. Jadi bila datang daripada orang yang macam ni, tak erti baca, tak erti tulis, tiba-tiba ayat yang dia bawa tu, wow. Ya. Ayat yang dia bawa power. Jadi orang anggap tu sebagai sihir. Sihir. Tu maksud dituduh ahli sihir. Tu bukan kerana buat benda pelik-pelik macam kita sangka ni. Iya. Jadi sihir sungguhlah Muhammad bawa ni. Jadi sihir dari sudut tak mampu akal mereka nak fikir bagaimana Muhammad mampu menghasilkan ayat-ayat yang didakwa sebagai ayat Al-Quran. Itu Nadhar bin Haris secara ringkas. Ya itu tadi, friend. Ternyata itu setelah melihat video ini saya baru paham bahwa karakter-karakter tokoh-tokoh yang diciptakan saat ini
contohnya seperti Iron Man, Spider-Man, Luke, itu merupakan tokoh fiktif, dan itu salah satu tujuannya adalah mengalihkan kita dari kita melihat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, dan mendalami agama. Video ini bagus untuk kita lebih menjaga anak-anak kita dan kita agar tidak terpengaruh, tidak terlalu dalam. Ya, kalau mengetahui tak masalah, tapi kalau sampai terlena dan terlupa dengan Al-Quran, itu yang kita perlu waspada. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Insya Allah bermanfaat. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.